الكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah malam ni kita masih lagi dapat bersama-sama hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ni tuan-tuan adalah malam yang baik kerana kita sama-sama memperingati hari 12 Rabiul Awal adalah hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini satu dunia mereka teringat bahawa malam ni adalah malam 12 Rabiul Awal. Hari ini tuan-tuan, alangkah eloknya kalau ingatan yang seumpama ini kita boleh buat tiap-tiap hari. Maknanya kita senantiasa dengan fikiran mengingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itu kena ada pada tubuh badan kita sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tergolong dalam golongan orang yang senantiasa beramal dengan sunnah. Tapi kita tak semua yang boleh kita buat. Dalam satu kaedah menyatakan
siapa yang tidak boleh melakukan semua perkara, jangan tinggal semua. Tuan-tuan, maknanya bagi ada pada tubuh badan kita apa yang dipakai, apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut, man ahya sunnati, siapa-siapa yang menghidupkan sunnah aku pada waktu berlakunya fitnah. Tuan-tuan, hari ini orang tak kenal lagi itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, saya pernah dapat satu video orang main hantar, ada satu orang perempuan, mungkin dengan jemaah dia. Tuan-tuan, perempuan ni dia tak puas hati, dia telah kritik, dia luahkan rasa tak puas hati dia kepada masjid yang dia sembahyang. Hari itu yang dia sembahyang di masjid hari Jumaat dan waktu subuh. Tuan-tuan, Jumaat subuh ni Nabi SAW biasanya akan membaca Alif Lam Tanzil dan juga Hal Ata 'alal Insan, yang macam kita duk buat selalu tu. Yang itu adalah sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, perempuan ni dia rasa tak puas hati. Lalu ada satu orang yang temu ramah dekat dia. Dia kata, "Abang, saya tak puas hati dengan masjid ni. Adakah patut," dia kata, "sembahyang rokok tak ada, kemudian terus dia sujud. Lepas tu mereka tambah rakaat. Daripada sujud tu mangkit balik semula. Tu imam dia berhabis bacaan surah." Dia kata, "Saya akan adukan perkara ni kepada majlis agama." La ilaha illallah. Tuan-tuan, betul kata Nabi SAW, man ahya sunnati, siapa-siapa yang menghidupkan sunnah aku pada waktu fitnah, iaitu pada waktu orang dah tak kenal lagi dah bahawa itu adalah sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, kalaulah dia hidupkan sunnah Nabi pada waktu tersebut, maka kata Nabi SAW, aku akan beri, kata Allah Nabi SAW kata, orang tersebut akan diberikan pahala oleh Allah sebanyak 100 orang yang mati syahid. Selama mana sunnah tu melekat pada tubuh badan dia. Tuan-tuan, contoh yang paling mudah, kita pakai cincin di kelingking kita. Yang ni yang paling mudah. Ramai kita ni orang lelaki, mereka pakai cincin. Tuan-tuan, maka pakailah cincin dengan niat untuk mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, selama mana cincin tu berada di jari dia, selama itulah 24 jam 100 orang mati syahid, 100 orang mati syahid, 100 orang yang mati syahid. Masya Allah, besar pahala dia. Tuan-tuan, maka mudah-mudahan ingatan kita pada Rasulullah bukan hanya setakat pada 12 Rabiul Awal, tetapi kehidupan kita yang kita jalani ni adalah kehidupan yang mengikuti tunjuk ajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Tuan-tuan, kita sambung lagi bacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi
Al-Haddad rahimahullah ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata fattaqwiyatuhu bizikri lillah. Maka hendaklah seseorang murid itu untuk menjaga dorongan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Tuan-tuan, kita dah terang pada minggu-minggu yang sudah, alhamdulillah, ada orang yang Allah Ta'ala beri dorongan pada dia untuk melakukan taat kepada Allah. Nabi SAW menyatakan, man khuliqa lahu ahlul jannah, siapa yang Allah ciptakan dia sebagai ahli syurga Allah, yussiru lahu amalun ahlil jannah, Allah mempermudahkan baginya amalan-amalan ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ni satu berita gembira daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terdorong melakukan taat pada Allah, ada majlis kuliah, dia rasa riak nak pergi, tiap-tiap malam dia pergi. Saat malam ni Masjid Bukhari, malam esok masjid mana pula dia tahu, malam berikutnya masjid mana pula. Dia suka duduk dalam majlis-majlis ilmu. Dia berasa tenang dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, dia juga berasa tenang kalau berada dalam majlis-majlis kebaikan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebut di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, kata Imam Ghazali, kalaulah kamu nak menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, kita nak jadi seorang yang istimewa pada sisi Allah. Tuan-tuan, kita nak beramal banyak, tak mampu. Tuan-tuan, witir tu pun, tuan-tuan, 3 rakaat, kadang-kadang kita fail buat 3 rakaat buat solat witir. Padahal, tuan-tuan, disebutkan dalam hadis bahawa solat sunat witir adalah solat sunat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, 3 rakaat ni kira yang paling sempurna, antara yang sempurna. Tapi kalau tak boleh nak buat 3, tak boleh kita nak buat lebih, maka 1 rakaat pun jadilah. Tuan-tuan, dia sembahyang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tapi hak tu pun kita kadang-kadang berasa tak mampu nak buat. Maka kata ulama, saya teringat, tuan-tuan, kata Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar di Mesir. Dia sebut dalam kitab dia, kerana manusia ini lemah, sebab itulah Allah Ta'ala menjadikan jalan-jalan kebaikan itu banyak. Tuan-tuan, jalan nak menuju kepada Allah banyak. Dia tak semestinya tuan-tuan nak kena duduk sorang-sorang dalam bilik yang gelap. Tak semestinya tuan-tuan nak kena naik gunung jerai, berkhulwah di sana. Walaupun dia diamalkan oleh sebahagian orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kena orang yang boleh naik gunung jerai, boleh ya? Orang yang boleh duduk dalam bilik seorang-seorang gelap-gelap munajat dengan Allah, ada yang boleh. Tuan-tuan, tapi ada orang yang tak mampu nak buat macam tu.
Apakah dia terhalang daripada mendapatkan kebaikan pada sisi Allah? Jawapannya tidak sama sekali. Dan kata Syekh Abdul Halim Mahmud, jalan mendekatkan diri pada Allah, jalan untuk menjadi orang yang istimewa pada sisi Allah, jalannya itu banyak, kata Syekh Abdul Halim Mahmud. Tuan, maka Imam Ghazali kata, kamu nak jadi orang yang istimewa pada sisi Allah, pastikan kamu melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Benda yang Tuhan perintah, kita buat. Solat fardu buat, lepas tu kita buat solat sunat ba'diyah, qabliyah buat. Solat jemaah pun kita buat. Tuan, tu pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali, hendaklah kamu berada di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala kasih. Tuan, macam majlis ilmu adalah majlis yang disukai oleh Allah. Majlis ilmu adalah disebut oleh Nabi SAW Raudatun Miryadil Jannah, salah sebuah taman daripada taman-taman syurga Allah. Tuan, Imam Ghazali kata, kita berada di sana. Kita berada di tempat-tempat yang Allah nak kita ada. Tuan, kita jadi istimewa pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu kita kena rasa bersyukur dengan Allah. Siapa yang didorongkan melakukan ketaatan, mudah-mudahan dia adalah ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis tak? Saya ni yang tak ada dorongan ni, sikit-sikit nak buat jahat, sikit-sikit saya nak buat dosa. Tuan, apakah Allah Ta'ala benci kepada orang ni? Tidak sama sekali. Tuan, dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa ta'ala kata, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai Muhammad, katakan kepada umat kamu tentang yang aku nak sebut ni, kata Allah. Tuan, apa dia? Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hamba aku yang telah pun jauh daripada Allah, yang telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, dalam banyak-banyak ayat Quran, kata Sayyidatina Aisyah, ayat yang paling aku suka, ayat yang paling aku kasih adalah ayat ni. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hamba aku yang telah jauh daripada aku, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Tuan-tuan, maknanya orang yang jauh daripada Allah masih berpeluang untuk menjadi hamba yang istimewa pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma tuan-tuan, kita nak kena ada rasa kesian kepada orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena ada rasa kesian. Kita tengok dia ni orang yang lalai, kita tengok dia ni orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka kita kena fikir macam mana cara kita boleh tarik dia, kita boleh ajak dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan benda ni ada sebahagian daripada masjid Kedah tak tahulah. Tapi kalau belah tempat saya di Johor banyak. Pasal mereka duduk di bandar. Tuan-tuan, masjid-masjid ni masya-Allah dalam nak menarik golongan muda. Kita tahu komennya. Tuan-tuan, kita tahu komennya. Budak muda hari ni dah tak kenal dah. Orang-orang apa ni mengaji ni tak kenal dah. Orang ni jauh dah. Tuan-tuan, kita mengeluh 24 jam. Kita komen benda-benda yang negatif sahaja. Tuan-tuan, tapi kita tak pernah fikir macam mana nak tarik golongan ni supaya mereka ni boleh dekat dengan majlis ilmu. Tuan-tuan, depa ni generasi pada hari ni bukan lahir depa nampak kampung, depa nampak ayak sungai. Tuan-tuan, zaman saya, mungkin zaman tuan-tuan juga lah, kami petang-petang tak ada main gadget-gadget ni macam zaman lah tak ada. Yalah, saya apa ni, orang yang sekarang ni umur 40. Jadi dan lah zaman-zaman 80-an 90-an kami dulu kanak-kanak dan juga remaja zaman tu. Tuan-tuan, zaman tu kalau nak main depa berenang kat sungai. Zaman tu kita rasa macam mana kesusahan, kepayahan mak ayah. Kita rasa, kita tengok macam mana kita setiap bulan gaji dia cuma 7-800 zaman tu. Tapi besar lah, tuan-tuan, 7-800 dia pun rasa besar lah. Tuan-tuan, zaman tu no. Zaman lah ni dia dah berubah dah. Tuan-tuan, budak-budak dia lahir-lahir, contoh macam saya, tuan-tuan, anak yang pertama dia reti, dia matang anak pertama ni. Pasal apa? Anak pertama dapat masa balik daripada Mesir. Masa tu zero, tak ada apa-apa. Tuan-tuan, dia rasa hidup macam mana susah, kena pi sana, pi sini, duduk rumah flat. Anak yang sulung tu rasa. Tuan-tuan, tapi anak yang baru lahir ni, yang baru 2 bulan lahir ni, dia tak rasa. Dia lahir-lahir, dia dah naik kereta besar. Dia lahir-lahir, keadaan kita macam sekarang ni dah. Tuan-tuan, maka ni cabaran kepada kita. Kita nak tarik golongan ni supaya main dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, nak dekatkan mereka dengan majlis-majlis yang macam ni, nak pesan pada mereka. Tuan-tuan, ni biasa yang dibuat di masjid belah bandar. Tuan-tuan, mereka buat macam mana? Masjid ni mereka buat sikit, ada ruang sikit, buat padang futsal. Tuan-tuan, jangan kita pandang pada main futsal tu. Jangan kita duk pandang dia huha-huha tu. Tuan-tuan, kita sebagai orang yang bertanggungjawab ni, kita programkan. Kita buat pertandingan futsal, Piala Masjid Bukhari misalnya. Contoh lah. Nah, Masjid Bukhari keluarkan hadiah, dia tak jadi judi. Tuan-tuan, Piala Masjid Bukhari. Maka tuan-tuan, kita main pukul berapa? Kita buat tentatif program. Tentatif dia apa? Kita akan mula lepas asar, bermula dengan solat asar terlebih dahulu. Tuan-tuan, mula dengan solat asar dulu. Lepas solat asar ada baca kitab taklim, baca 1-2 hadis. Jangan ceramah sampai 1-2 jam. Jangan. 1-2 hadis padanlah. Tuan-tuan, lepas tu bagi depa main. Kata ulama, didiklah anak-anak kamu mengikut zamannya, kata ulama. Tuan-tuan, kita nak orang ni semua mendapatkan keistimewaan pada sisi Allah. Kita pada malam ni yang duduk dah dekat dalam masjid ni, alhamdulillah. Tuan-tuan, kita alhamdulillah. Orang yang duduk dalam majlis ilmu, dia dengarkah, dia tak dengarkah, dia mendapat kelebihan di sisi Allah. Tuan-tuan, dalam satu hadis kudusi yang panjang, bila malaikat dia turun, dia tengok seorang-seorang yang duduk di dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, majlis ilmu ni besar, no? Nilaian dia di sisi Allah.
Sehingga kan Nabi kata Raudhatun miriyadil jannah, salah sebuah taman daripada taman-taman syurga Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahan asbab kita duduk dalam taman-taman syurga Allah, kita akan dimasukkan ke dalam syurga esok pada hari akhirat. Amin. Tuan-tuan, maka malaikat turun. Dia tengok seorang-seorang. Haji ni ada, Cikgu Mak Isha ada, kemudian adik ni ada. Dia tengok semua ada. Tuan-tuan, tiba-tiba malaikat dia tengok ada satu orang, dia duduk jauh. Dia duduk jauh. Kemudian malaikat tahu yang dia ni main bukan dengar. Dia tak dengar apa, dia tak duduk jauh. Tuan-tuan, malaikat naik jumpa dengan Allah. Ya Allah, macam mana aku nak catat yang seorang ni dia duduk jauh, kemudian dia tak dengar pun ayat-ayat Engkau, dia tak dengar pun hadis-hadis Nabi SAW. Dan tuan, bahkan disebut dalam hadis ni, dia pergi ke majlis ilmu adalah kerana beberapa tujuan. Mungkin kerana dia nak tunggu kawan dia. Mungkin kerana lah ni orang dah balik kampung kan. Sementara nak tunggu adik dia, kak dia, mak dia masuk tanda. Ada kuliah, dengar azan lah. Saja duduk relax kat tepi sana. Tuan-tuan, malaikat naik jumpa Allah. Ya Allah, macam mana aku nak catat orang ni? Kata Allah Subhanahu wa taala, la yashqa jalisuhum. Dia duduk berdekatan dengan kelompok itu, dia tak rugi, sikit pun dia tak rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa makna, tuan-tuan? Orang yang hadir ke dalam majlis ilmu, maka dia mendapat keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, alhamdulillah, kita sekarang ni berada dalam majlis yang disebut oleh Allah. Maka kata Imam Al-Haddad, kuatkan dia, jaga nikmat ni. Tuan-tuan, bagi orang yang jauh daripada Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan dia putus asa dengan rahmat Allah. Tuan-tuan, ni pesan kita semualah bertanggungjawab mendekatkan orang yang jauh itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fikirlah tuan-tuan, macam mana dia punya cara dia, metod dia. Tuan-tuan, sebab itu kalau siapa kat sini ada yang jadi guru, yang jadi cikgu, belilah satu kitab yang telah pun diterjemahkan. Nama kitab tu Rasulullah Muallim. Rasulullah seorang guru. Tuan-tuan, dia dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abdul Ghuddah rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, dalam tu dia terang metod ataupun cara macam mana Nabi mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, baca buku tu, maka mudah-mudahan kelebihan yang Tuhan bagi kat kita ni boleh kongsi kepada orang lain. Tuan-tuan, kita kalau kongsi kebaikan dengan orang lain, kata Nabi SAW, dia buat kebaikan, asbab kita, tuan-tuan akan dapat double daripada Allah. Tuan-tuan dapat bonus daripada Allah. Dia semayang, kita dapat pahala dia. Dia sedekah, kita dapat pahala dia. Dia melakukan kebaikan, kita dapat pahala dia. Pasal apa? Kebaikan tu dia main daripada kita. Maka kata Imam Al-Haddad, orang yang diberikan dorongan ni, fataqawiyatuhu bizikrillah, kuatkanlah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, zikir, kata Al-Imam Al-Syekh Ali Daqqaq rahimahullahu taala, zikir kepada Allah adalah rukun orang yang nak mendekatkan diri pada Allah. Tuan-tuan, orang yang nak dekatkan dirinya pada Allah, tuan-tuan, kita nak jadi insan istimewa,
tuan-tuan, carilah Allah Subhanahu wa taala. Tak rugi kalau kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana manusia ni dia ada dia punya kehendak dia. Dia nak duit banyak. Dia nak bahagia. Dia nakkan kesenangan. Dia nakkan keselesaan. Tuan-tuan, keselesaan, ketenangan, hak ni tak boleh beli. Tuan-tuan boleh beli rumah besar. Ketenangan dalam rumah tu tak boleh beli. Tuan-tuan boleh beli tilam yang harga dia 3-4 ribu. Saya sebut tilam ni saya nak gelak lah, tuan-tuan. Dulu masa mula-mula balik Mesir, zero, masa tu tak ada apa. Duit pun mak ayah bagi lagi. Mula-mula balik dulu. Tuan-tuan, kita ni baru je dapat kerja. Jadi nak masuk rumah lah. Rumah pun kuartus hak yang orang bagi lah, alhamdulillah. Jadi nak masuk rumah ni nak kena ada kelengkapan. Jadi mak ayah bagi dia adalah sikit. Tuan-tuan nak beli tilam, kita pun tak tahu rupa-rupanya kedai perabot ni, kedai perabot hak yang jenis grand punya. Bukan yang macam kedai perabot biasa-biasa ni, grand punya. Tilam Vono, tilam yang jenis terbaik punya tu kan. Masuk-masuk saya dengan orang perempuan lah. Masuk tanya, ni tilam berapa? Tanya pun cengeng. Ni berapa kan? Ini 3,500. Tu dia. Dia terang kat kami. Hak ni kalau you beli yang dia kata. Dia punya ni bagus. Dia ikut kita punya tulang belakang apa semua. Tak sakit belakang. Kita kata tak apa. Nak cari yang lagi mahal lagi pada ni. Padahal tak ada duit. Tuan-tuan, tilam yang harga 3,500, yang ni kita boleh beli. Boleh beli insya-Allah. Ada orang yang beli. Tuan-tuan, dia boleh beli tilam yang empuk, katil hak yang mahal selesa. Tuan-tuan, tapi nak tidur dengan nyenyak, dengan lena yang panjang, yang tu tak boleh beli. Tuan-tuan, yang tu tak boleh beli. Kita hanya boleh beli aksesori, tetapi dia punya keselesaan, ketenangan, yang tu dia mai daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu beruntunglah orang yang dalam kehidupan dia mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dia sebut, tuan-tuan, ni orang yang telah mendapatkan Allah. Tuan-tuan, apa dia perkataan orang yang dapat Allah ni? Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, Engkau sebaik-baik penjaga, Engkau jugalah sebaik-baik penolong, ya Allah. Tuan-tuan, ini perkataan orang yang telah pun mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana tu, tuan-tuan, dapatkan Allah taala. Dorongan ni yang Allah Ta'ala beri kepada kita, dorongan untuk kita duduk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fataqwiyatuhu bizikrillah. Maka hendaklah kamu memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, zikir ni dia tidak sama dengan kita menyebut nama makhluk. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, carilah redha Allah, jangan cari redha manusia. Kerana kata Imam Syafi'i, redha Allah tidak ada pengakhirnya, tetapi redha manusia ada hadnya. Tuan-tuan, manusia ni dia boleh kasih kat kita, dia boleh suka dekat kita mungkin 2-3 hari saja. Tuan-tuan, jangan kata tu kita baca sahabat, tuan-tuan, macam mana tergamuknya seorang anak yang dia bawa mak dia pergi RNR, dia tinggal mak dia dekat situ. Tuan-tuan, ni anak ni
Dia pergi tinggal mak dia dekat RNA. Ada satu orang anak pak dia tegur dia. Hang ni buat macam ni tak boleh. Yang ni tak kena dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Baru ni masuk sahabat. Ayah dia nasihat macam tu. Tuan-tuan, dia pergi dapur, dia pergi ambil pisau, lalu dia tikam ayah dia. Tuan-tuan, hak tu tara anak dengan mak, tara anak dengan ayah, boleh tikam ayah, boleh tinggal mak dekat RNA. Sebab itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, cari kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah tidak ada akhirnya. Tetapi kasih sayang manusia ni ada had dan waktu yang tertentu. Tuan-tuan, sebab itu zikir dia tak sama dengan kita ratib nama orang. Tuan-tuan, orang ni kita ingat dia belum tentu dia ingat kat kita. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mana kita sebut ya Allah, ketika mana kita sebut ya Arhamar Rahimin, tuan-tuan, pada masa itu Allah dia akan ingat dan menurunkan rahmatnya kepada kita. Tuan-tuan, sebab itu tak asal lagi sembahyang baca Fatihah elok-elok. Bismillahirrahmanirrahim. Baca elok-elok. Dengar untuk telinga kita sendiri. Pastikan dengar. Kenapa? Kerana disebut dalam hadis Nabi SAW, ketika mana orang yang sembahyang membaca suratul Fatihah, bacaannya dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka Allah Ta'ala jawab, Hamidani Rabbi, Hamidani Abdi. Hamba aku dia telah memuji aku, kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Hamidani Abdi. Hamba aku dia telah pun memuji kepada aku, kata Allah. Allah jawab setiap daripada bacaan suratul Fatihah orang yang sembahyang sampailah kepada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami minta tolong, kepada Engkaulah kami menghambakan diri, dan kepada Engkaulah kami minta tolong. Tuan-tuan, Allah Ta'ala jawab, yang ni untuk kamu, kata Allah. Tuan-tuan, apa dia makna yang ni untuk kamu? Tuan-tuan, kita dah menyembah Allah Ta'ala, lalu kita nak minta tolong dengan Allah. Allah bantu, Allah turunkan bantuan dia, Allah Ta'ala turunkan rahmat dia. Tuan-tuan, ni orang yang baca Fatihah dekat dalam sembahyang dia, bacaan dia dijawab oleh Allah. Sebab tu orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap satu nama Allah yang dia sebut, turun rahmat, turun rahmat, turun rahmat. Akhirnya tuan-tuan, bila rahmat ni dipenuhi dalam tubuh dia, dipenuhi dengan rahmat Allah, menyebabkan dia dapat mengelak diri dia daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Nabi SAW, kalau dia orang yang dirahmati oleh Allah, kata Nabi, pasti dia akan dielakkan daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang berzikir pada Allah. InsyaAllah tuan-tuan, minggu depan kita tengok pula. Yang kedua, kita kuatkan dorongan ni dengan apa? Fikir apa-apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup setakat itu. Wallahu ta'ala alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.